Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Mak Rosyid, bernombor matrik C19A0602. Saya akan membentangkan tentang subjek iaitu C Level UT Part 232 iaitu Teknologi Tradisional dan Warisan. Saya dari kumpulan 4 telah memilih tajuk Perkembangan Reka Bentuk Fashion Baju Kebaya. Iaitu pengenalan kami adalah reka bentuk fashion adalah suatu proses untuk mengaplikasikan idea pada rekaan pakaian maupun aksesori. Baju kebaya ini dipakai oleh wanita di negara Indonesia dan Malaysia. Pakaian baju kebaya ini juga dihasilkan dengan menggunakan sejenis kain kasar. Baju kebaya dikenakan dengan kain sarung, batik ataupun pakaian tradisional. Dua usul teori tentang asal-usul baju kebaya ini itu perkataan kebaya berasal dari Arab bermaksud pakaian labu berbelah di hadapan. Satu lagi mengatakan bahawa pakaian ini seumpama dibawa oleh Portugis ke Melaka. Baju kebaya mempunyai pelbagai gaya mengikut negeri. Baju kebaya juga sesuai untuk kegunaan pakaian harian dan juga kepada pakaian pengantin. Contohnya jenis kain baju kebaya adalah mengikut kepada pemakai si pengantin. Contohnya pengantin menggunakan kain songket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aina binti Syamrudan, bernombor kad matrik C19A0765. Tujuan kajian. Yang pertama, kajian ini dijalankan untuk melihat perkembangan reka bentuk fashion kebaya di Malaysia. Yang kedua, kajian ini dijalankan untuk mengkaji kesan perkembangan reka bentuk fashion kebaya di Malaysia. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis baju kebaya yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, mengkaji rekaan fashion baju kebaya yang terdapat di Malaysia. Yang ketiga, untuk mengenal pasti jenis-jenis motif yang telah digunakan pada baju kebaya. Yang keempat, untuk mengkaji kelengkapan atau peralatan yang diperlukan dalam membuat baju kebaya. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, apakah jenis-jenis baju kebaya yang terdapat di Malaysia? Yang kedua, apakah jenis-jenis motif yang digunakan dalam penghasilan membuat baju kebaya? Yang ketiga, apakah kelengkapan atau peralatan yang diperlukan oleh mereka fashion untuk membuat baju kebaya? Assalamualaikum, nama saya Nur Syakira binti Mak Zaki, bernombor matrik C19A0619. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kepentingan kajian. Yang pertama, untuk memberitahu masyarakat tentang kewujudan baju kebaya sebagai pakaian tradisional. Yang kedua, untuk memberitahu masyarakat tentang unsur-unsur rekaan atau reka bentuk pada baju kebaya. Yang ketiga, untuk memastikan generasi akan datang dapat mengekalkan tradisi baju kebaya dan masih dipakai sehingga ke hari ini. Seterusnya, batasan kajian. Kajian ini membataskan kepada kajian secara terperinci berkaitan dengan perkembangan reka bentuk fashion baju kebaya di Malaysia. Dalam kajian ini akan memfokuskan tentang pakaian tradisional iaitu baju kebaya. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah membataskan kepada kajian yang akan dijalankan adalah pakaian tradisional. Kajian akan dijalankan dengan lebih mendalam tentang perkembangan reka bentuk fashion kebaya. Selain itu, pengkaji juga membataskan tentang kesan perkembangan reka bentuk fashion kebaya. Pemilihan kajian berkenaan perkembangan reka bentuk fashion kebaya ini adalah untuk memastikan generasi muda masih mengenal, memakai dan menghargai pakaian tradisional yang masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Sofia binti Ahmad Ruslan dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian dalam perkembangan fashion baju kebaya.
Untuk pendahuluan, metodologi kajian ialah satu cara untuk menerangkan masalah yang dikaji menggunakan kaedah dan teknologi tertentu. Tujuan metodologi juga adalah untuk membantu pemahaman yang lebih luas tentang aplikasi kaedah dengan memberikan penerangan tentang proses kajian. Kajian ini adalah mengenai perkembangan reka bentuk fashion baju kebaya di Malaysia. Dalam metodologi kajian ini, pengkaji akan menyatakan kaedah kajian yang akan digunakan untuk mengkaji perkembangan reka bentuk fashion baju kebaya di Malaysia. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan kaedah kajian bagi menjawab persoalan yang dikemukakan sebelum ini. Okey. Seterusnya adalah kaedah kajian. Jenis kaedah kajian bagi kajian ini adalah yang pertama iaitu kaedah temu bual, yang kedua adalah kaedah rakaman dan kaedah yang ketiga adalah kaedah internet. Kaedah-kaedah ini dilakukan untuk menyelidik dengan lebih lanjut mengenai tajuk kajian iaitu perkembangan reka bentuk fashion baju kebaya di Malaysia. Dalam kaedah temu bual, pengkaji telah menemu bual dengan seorang tukang jahit iaitu Puan Kalsum binti Osman yang lebih mesra dipanggil Mak Su. Beliau telah mempunyai lebih 20 tahun pengalaman menjahit dan beliau berasal daripada Alor-Star Kedah. Kaedah temu bual ini amatlah penting kerana untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai perkembangan reka bentuk fashion baju kebaya di Malaysia. Antara soalan yang telah kami kemukakan kepada beliau adalah yang pertama, apakah perbezaan reka bentuk fashion baju kebaya pada zaman dahulu berbanding dengan zaman moden sekarang? Jawapan beliau adalah pada zaman dahulu pada reka bentuk baju kebaya tidak mempunyai potongan yang tertentu. Namun pada masa kini terdapat pelbagai jenis potongan terutamanya pada bahagian lengan baju. Contohnya lengan puff iaitu mempunyai reka bentuk yang berkerut pada bahagian bahu. Contoh soalan yang kedua adalah apakah perbezaan jenis reka bentuk pada kain baju kebaya pada zaman dahulu dan juga zaman moden sekarang? Jawapan beliau, pada zaman dahulu, reka bentuk kain yang sering dipakai dengan baju kebaya adalah jenis potongan kain lipat batik. Manakala pada masa kini, baju kebaya ini bebas dipakai dengan pelbagai jenis potongan kain. Seperti kain kipas, kain duyung dan lain-lain. Kaedah yang kedua adalah kaedah rakaman. Kaedah rakaman merupakan perbualan antara pengkaji dan responden yang ditemu bual yang direkodkan bagi mendapatkan maklumat dan informasi. Kaedah ini juga memerlukan peranti rakaman bagi mendapatkan maklumat daripada responden dan hasil rakaman dilakukan itu akan ditranskripsikan dalam bentuk teks. Hal ini kerana bagi memudahkan penyelarasan perkataan dan mengenali perkataan yang digunakan dalam dialek Kedah semasa ditemu bual. Selain itu, ia juga digunakan bagi memaparkan perbualan antara pengkaji dan responden di dalam video dokumentari dalam bentuk teks. Kaedah kajian yang ketiga adalah kaedah internet. Berdasarkan kajian ini, pengkaji menggunakan sumber internet untuk mendapatkan maklumat tentang kajian ini. Laman web yang dilayari untuk mendapatkan maklumat penyelidikan ini termasuklah Wikipedia, Google Scholar dan sebagainya. Bahan rujukan daripada sumber internet ini dapat membantu pengkaji mendapatkan maklumat yang lebih meluas dan terkini tentang skop kajian. Hal ini kerana semua maklumat boleh diakses melalui internet tanpa sekatan dan merentas masa. Lawatan menggunakan laman web ini juga dapat membolehkan pengkaji mendapatkan maklumat yang lebih tepat tentang perkembangan reka bentuk fashion kebaya di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Hasri bernama metrik C19A0577. Saya akan membentangkan sejarah, motif dan penghasilan baju kebaya. Baju kebaya merupakan salah satu daripada pakaian tradisional yang digayakan oleh wanita tanpa mengira peringkat umur. Baju kebaya dikatakan berasal dari kaum Cina yang datang berhijrah ke Nusantara, Indonesia. Baju kebaya dikatakan mirip dengan pakaian kebaya Nyonya yang kebanyakan digayakan oleh masyarakat Cina Melaka. Baju kebaya telah mengalami pembaharuan, malah ia telah terkenal di seluruh Asia.
Kekuatan pengaruh Islam yang kuat telah mempengaruhi pemakaian baju kebaya oleh wanita. Pada awalnya, perkembangan baju kebaya merupakan pakaian panjang yang berbentuk sederhana yang digayakan dari leher hingga lutut. Baju kebaya diaplikasikan dalam pelbagai jenis teknik, potongan, material, bahan dan penggunaan aksesori. Terdapat beberapa jenis baju kebaya. Yang pertama adalah baju kebaya klasik, baju kebaya eksklusif, baju kebaya Johor ataupun lapuh. Selain itu, terdapat juga kebaya Saloma dan kebaya Nyonya. Setiap baju kebaya akan mempunyai ciri-ciri keunikan tersendiri. Antara proses untuk membuat baju kebaya, yang pertama adalah untuk menghasilkan motif ataupun corak, di mana proses ini kita memerlukan idea dan kreatif. Seterusnya ialah proses mengukur untuk membuat pola baju. Proses yang ketiga ialah memotong kain menggunakan pola yang diukur. Dan yang terakhir ialah proses menenun dan menjahit, yang di mana proses ini agak lama. Bagi menjimatkan masa, kita menggunakan mesin jahit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah Ilya binti Muhammad Yassin. Nombor matrik saya C119A0607. Dan pada hari ini, saya ingin membentangkan tajuk kami, iaitu perkembangan baju kebaya yang terdapat di Malaysia. Dan motif yang sering digunakan dalam pembuatan baju kebaya iaitu motif flora, fauna. Seperti motif flora ialah bunga teratai, dan motif fauna pula menggunakan seperti kuda laut, kucing dan rama. Dan kategori ini ialah contoh yang saya telah cari untuk bahagian motif flora, iaitu bunga raya, bunga ros, bunga teratai. Dan ini ialah motif fauna yang saya telah cari dalam internet untuk kategori motif burung merak, ikat emas dan rama-rama. Dan jenis kain yang digunakan dalam menghasilkan baju kebaya ini menggunakan kebiasaan mereka makan menggunakan kain ordinary, kain cotton ataupun kain kapas, dan juga menggunakan bahannya menggunakan bahannya daripada kasa ataupun benang. Dan kebaya klasik ini kebanyakannya menggunakan warna yang agak menarik, dan motif yang digunakan kebanyakannya berwarna hijau dan digunakan pada tahun 60-an, 70-an. Dan kebaya unik ini pula kebanyakannya menggunakan warna yang agak pudar, dan corak dia pun tidak begitu banyak. Okey, kebaya eksklusif pula. Kebaya ini merupakan kebaya yang menggunakan warna yang agak terang dan juga menggunakan corak yang agak cantik. Dan available kebaya pula, kebaya yang agak lembut, dan motif yang dihasilkan tidak begitu menelah tidak begitu menelah dengan kebaya lain. Okey, kelengkapan baju kebaya yang digunakan ialah seperti set croissant yang ada 3, maksudnya set 3 set croissant, dan dia juga akan menggunakan butang plastik untuk menjadi kelengkapan dalam baju kebaya dalam set persalinan seorang wanita itu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatin Najah binti Abdul Razak, nombor matrik C19A0407. Okey, hari ini saya akan meneruskan pembentangan ini dengan teori. Okey, untuk teori yang terdapat dalam fashion kebaya ini ialah teori estetika pada baju kebaya. Okey, di dalam teori ini dipecahkan pula kepada beberapa pendekatan bagi fashion baju kebaya, iaitu pendekatan diakronik dan pendekatan sinkronik. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, estetika bermaksud cabang falsafah yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa dan lain-lain. Okey, kita dapat lihat bahawa teori dan nilai-nilai estetika pada fashion baju kebaya ini mengandungi banyak nilai, yang mana nilai-nilai itu sendiri merupakan hasil daripada masyarakat terdahulu. Okey, baju kebaya juga kebanyakan dihiasi dengan motif-motif
yang unik juga untuk menambahkan nilai dalam estetika dalam penampilan atau keindahan dalam penampilannya. Okey, dapat disimpulkan di sini bahawa reka bentuk baju kebaya dari dahulu hingga kini tidak banyak perubahan dan cuma terdapat dalam reka bentuk kebaya panjang dan kebaya pendek. Begitu juga dengan motif-motif yang sering dihasilkan dari dahulu hingga kini adalah motif-motif yang popular dan menjadi pilihan pemakai dan peminat baju kebaya. Okey, motif-motif sering berubah mengikut cita rasa masing-masing di samping pengaruh media yang begitu kuat pada masa kini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Atira binti Muhammad Johari, nombor matrik C19A0392. Untuk bahagian saya iaitu bahagian pendekatan. Berdasarkan teori yang terdapat dalam reka bentuk fashion baju kebaya ini dapat dikelaskan kepada dua jenis pendekatan bagi fashion baju kebaya. Pendekatan yang terdapat berdasarkan teori di atas adalah pendekatan sinkronik dan pendekatan diakronik. Menurut Kamus Dewan, sinkronik bermaksud bukan peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam tempoh waktu tertentu, tanpa mengambil kira perkembangannya. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa pendekatan sinkronik yang diperkenalkan juga disebabkan oleh pengkajian secara visual yang tidak berdasarkan waktu kerana ia diabaikan, tetapi lebih memberi penekanan terhadap objek-objek lain secara formalnya mengkaji bentuk dan keseimbangan dalam sesuatu reka bentuk. Menurut Kamus Dewan, untuk bahagian diakronik membawa maksud meninjau sesuatu hal daripada sudut sejarah perkembangan dan bukan daripada sudut kajian, penyelidikan dan lain-lain. Oleh itu, ia dapat disimpulkan bahawa pendekatan diakronik bagi perkembangan fashion baju kebaya ini ialah menerangkan tentang perkembangan sejarah, iaitu melalui waktu secara formalnya mengkaji tentang perubahan. Sejarah perkembangan transformasi kebudayaan termasuklah dalam mengkaji pakaian tradisional berdasarkan waktu, sama ada sebelum ataupun sesudah adanya benda tersebut. Ini menunjukkan bahawa pendekatan diakronik lebih ke arah mengkaji sesuatu perkara yang telah wujud pada waktu dahulu serta dan masih digunakan sehingga sekarang. Itu sahaja daripada saya. Saya akan meneruskan pada bahagian pendekatan sinkronik dalam fashion baju kebaya, iaitu pendekatan sinkronik ini merangkumi baju kebaya labu pada tahun 90-an dan baju kebaya asli jahitan tangan pada tahun 2017. Beberapa perubahan dapat kita lihat telah berlaku di antara kedua-dua baju kebaya ini melalui cara pembuatannya dan juga bahan yang digunakan untuk membuat baju kebaya ini sendiri. Bagi baju kebaya pada zaman dahulu, mereka lebih selesa menggunakan jenis kain kasarubia sebagai bahan utama. Selain itu, bagi penghasilan baju kebaya pada zaman dahulu juga menggunakan teknik sulaman, iaitu teknik sulaman tangan dengan benang. Dan manakala pembuatan kebaya yang pada ketika ini, mereka lebih selesa menggunakan sulaman automatik, menggunakan mesin dan menggunakan benang sulaman biasa. Seterusnya saya akan menjelaskan bahagian pendekatan diakronik reka bentuk fashion baju kebaya seperti contoh tersebut. Melalui kedua-dua gambar tersebut, jelas kita dapat lihat perubahan telah berlaku terhadap reka bentuk baju kebaya 90-an dan reka bentuk baju kebaya 2017. Perubahan dari segi pola bentuknya yang mana pada tahun 90-an ini, jenis kebaya ini jenis kebaya panjang ataupun kebaya labuh. Manakala pada tahun 2017, reka bentuknya berubah daripada baju kebaya panjang kepada baju kebaya pendek disebabkan oleh pengaruh fashion wanita barat.
Perubahan pola baju dari panjang ke pendek bermula pada tahun 1970-an. Begitu juga dengan reka bentuk lengan baju kebaya ini. Baju kebaya pada tahun 90-an mempunyai reka bentuk lengan yang lurus dan mengembang di bahagian pergelangan tangan serta mempunyai kekek. Selain itu, baju kebaya zaman kini mempunyai lengan yang berbeza, iaitu potongan bahagian lengan melengkung mengikut ukuran bahu dan tidak mempunyai kekek. Sekian, terima kasih. Saya Ain Najihah binti Muhammad Idrus, memegang nombor kad matrik C19A0022. Perkembangannya adalah fashion kebaya atau baju kebaya ini telah dikenali ramai, tetapi ia telah menjadi salah satu fashion atau pakaian bagi golongan wanita yang menampakkan kesan sifat lemah lembut dan sopan santun. Baju kebaya ini juga dikenali sebagai pakaian harian bagi golongan wanita untuk melakukan aktiviti harian. Dua jenis baju kebaya iaitu baju kebaya labuh dan baju kebaya pendek. Bagi baju kebaya labuh, ia merupakan baju kebaya yang dikecilkan sedikit kerana ia mengikut bentuk badan si pemakai. Baju kebaya ini juga dikenakan dengan kain yang diikat secara ikatan kuncup, iaitu pada bahagian kepala kain yang dilitupkan ke bahagian hadapan. Manakala bagi baju kebaya pendek pula, ia telah diubah suai mengikut perkembangan zaman untuk kelihatan lebih menarik, iaitu dengan sulaman yang berliku pada bahagian hujung lengan dan tepi bahagian belahan serta pada bucu baju kebaya. Seterusnya ialah baju kebaya moden. Ini telah mula dipakai oleh golongan wanita sebelum Perang Dunia Kedua. Baju kebaya moden ini juga merupakan baju kebaya pendek yang ketat dan dipadankan dengan kain ikatan wiron. Baju ini juga mendedahkan pada bahagian leher dan dada dan berserta di zip belakang badan. Pada tahun 1960-an, baju kebaya moden ini juga digayakan dengan kain yang ketat, iaitu pada bahagian hadapan kain itu ia dibuat satu belahan hingga ke paras lutut bagi memudahkan pergerakan si pemakai. Akhir sekali ialah pada bahagian penutup, iaitu yang pertama, baju kebaya ini telah menyingkap pelbagai sejarah dalam menyerat nilai ataupun budaya dalam perubahan bentuk fashion bagi baju kebaya ini. Seterusnya ialah baju kebaya ini mempunyai keunikannya tersendiri yang tidak dapat ditandingi oleh pakaian-pakaian yang lain. Dapat disimpulkan juga di sini bahawa reka bentuk kebaya dari dulu hingga kini tidak banyak perubahan dan cuma terdapat dalam reka bentuk kebaya panjang dan juga kebaya pendek. Motif-motif yang sering dihasilkan dari dahulu hingga kini adalah motif-motif yang popular dan menjadi pilihan kepada si pemakai dan peminat kebaya. Masyarakat memainkan peranan untuk memelihara keunikan budaya berpakaian, terutama pakaian baju kebaya. Menjadi keperluan juga bagi setiap manusia, sama ada keperluan kepada benda yang dipakai hari-hari ataupun pakaian yang dipakai setiap hari, sebagai contohnya pakaian adat seperti pakaian perkahwinan dan sebagai pakaian yang menunjukkan identiti wanita Melayu. Sekian, itu sahaja daripada saya dan juga daripada kumpulan pembentangan kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.